Bagi mula selanjut, kita bersama dengan pensyarah Fakulti Pendidikan Universiti Kebangsaan Malaysia, Dr. Anwar Ahmad yang bersedia di talian pada ketika ini. Assalamualaikum Doktor, terima kasih kerana bersama dengan kami pada jam ini. Doktor, kalau kita melihat kepada sidang media Menteri Kanan Pendidikan, nampaknya kita boleh sifatkan ini lebih kepada taklimat pengurusan sahaja. Kalau lebih, kerana ia lebih berkisar tentang penjadualan dan juga tarikh persekolahan yang memang penting untuk diketahui oleh ibu bapa dan sebagainya. Namun isu asas kalau kita lihat tidak pun disentuh. Contoh dalam konteks semasa pendidikan kita melihat kalau ada lebih dalam keadaan semasa ini kita ada lebih 10,000 sekolah lebih di Malaysia ini, 2,000 lebih ada di bandar, selebihnya ada di luar bandar. Ini cabaran untuk PDPR sekolah-sekolah luar bandar ini adalah realiti. Dan kalau kita melihat kepada dapatan semasa juga 1.85 juta pelajar tidak pernah ada peranti untuk melaksanakan PDPR. Ini adalah masalah asas sebelum kita berkata tentang jadual PDPR dan sebagainya. Pertama sekali doktor, kalau kita melihat pelajar SPM 2021, SPM ini akan dilaksana dan juga ditunda ke Mac 2022 untuk yang bertulislah. Mengapa kalau tidak kita melihat bahagian pelajar-pelajar tingkatan 5 ini mungkin diberikan vaksin terlebih dahulu? Kerana kita faham di Malaysia mungkin kajian klinikal itu belum ada, tapi sudah kita lihat di negara-negara maju sebagai contoh sudah pun membenarkan pelajar-pelajar diberikan vaksin. Jika ini lewat dilakukan, adakah kita akan menyaksikan keciciran lagi untuk golongan-golongan SPM ini, doktor? Ya, terima kasih Saudara Najib. Yang pertama sekali kita bagi ibu bapa lah, saya rasa kita nak ucapkan terima kasih kepada YB Menteri Kanan Pendidikan kerana bersedia untuk memberi sidang media beliau dan beberapa maklumat penting kita dah perolehi pada hari ini. Sekurang-kurangnya 3 perkara yang kita anggap penting untuk mengetahui ibu bapa. Yang pertama adalah kita tahu sekarang PDPR akan diteruskan lagi untuk 25 hari. Yang keduanya adalah tarikh peperiksaan SPM untuk 2021 dan juga berkaitan dengan isu kemasukan pelajar ke sekolah khusus. Ini 3 perkara yang memang dinanti-nantikan oleh ibu bapa dan alhamdulillah perkara itu telah pun diselaraskan dan telah dimaklumkan pagi tadi. Saya setuju bahawa ada perkara-perkara lain juga yang harus diambil berat dalam sidang media ini, khususnya berkaitan dengan kebimbangan ibu bapa dan juga kerisauan ibu bapa tentang hala tuju pelaksanaan PDPR dalam sistem pendidikan negara kita. Nampaknya seperti yang kita jangkakan, PDPR akan dilaksanakan selepas selesai PKP ini. Tetapi bentuknya dan juga cara pelaksanaan itu nampaknya tidak banyak berubah daripada amalan sebelum ini. Di mana guru-guru akan diminta untuk melaksanakan pengajaran dan pembelajaran secara dalam talian ataupun dalam bentuk-bentuk yang lain, tetapi tidak begitu banyak perubahan dilakukan daripada PDPR 2 sebelum ini. Itu yang mungkin menjadi topik kita pada petang ini, disebabkan oleh kita ingin melihat bahawa pelaksanaan PDPR ini menjadi lebih berkesan. Apatah lagi kalau kita ambil kira 25 hari yang akan dilalui oleh pelajar ini adalah satu jangka masa yang cukup panjang. Dan jika kita tidak melakukan PDPR yang berkesan, kebimbangan kita adalah anak-anak ini akan terus keciciran dan kumpulan yang seperti Saudara Najib sebut tadi adalah kumpulan yang rentan. Kumpulan B40, anak-anak di pedalaman, di luar bandar dan juga anak-anak di kawasan bandar yang tidak mempunyai akses kepada internet ataupun kepada bentuk-bentuk PDPR yang nak dilaksanakan oleh guru. Itu perkara yang asas. Yang keduanya yang menjadi kerisauan kita dalam ruang pendidikannya adalah motivasi anak-anak. Selepas hampir setahun setengah hampir setahun lebih kita melaksanakan PDPR ni, kita sudah dapat mengesan tentang motivasi anak-anak ni menjadi semakin meredup. Semangat mereka untuk belajar juga tidak lagi seperti mana pelaksanaan PDPR di awal dulu. Semakin ramai guru-guru yang memaklumkan bahawa anak-anak sudah tidak lagi hadir dalam pertemuan-pertemuan dalam talian. Ada juga yang tidak menyelesaikan latihan-latihan, bukan semua tetapi semakin ramai yang ke arah itu. Jadi perlu ada penambahbaikan kepada PDPR yang akan dilaksanakan ini. Kerana jika tidak, kita akan mengulangi kesilapan-kesilapan yang kita lakukan dalam PDPR 1 dan juga PDPR 2. Dan keduanya berkaitan dengan vaksin tu, ya, saya sangat mengalu-alukan bersetuju jika pelajar-pelajar khususnya calon-calon SPM
diberikan vaksin dan guru-guru juga tingkatan 5 diberikan vaksin keutamaan untuk mendapat vaksin supaya mereka boleh datang ke sekolah dan mereka boleh belajar secara bersemuka. Untuk pelajar-pelajar tingkatan 5 dan calon-calon SPM ni. Kerana kita tahu bahawa pembelajaran PDPR untuk calon-calon SPM ni seperti yang kita lalui pada tahun yang lalu itu nampaknya banyak masalah dan kekurangan. Bukan sahaja guru tidak begitu bersedia disebabkan oleh konsep PDPR, begitu juga pelajar-pelajar, keadaan internet dan sebagainya tidak begitu memuaskan. Jadi kalaulah boleh pihak kementerian dapat memberi keutamaan dan juga dapat membantu supaya anak-anak calon SPM ni dapat diberikan vaksin keutamaan untuk mereka mula bersekolah semula, ini akan banyak membantu pelaksanaan sistem pendidikan kita yang lebih baik, khususnya pada calon-calon SPM. Doktor, inisiatif cerdik ini adalah berkaitan dengan nak berikan peranti 150,000 unit yang diumumkan pada awal tahun. Setakat ini diumumkan oleh Menteri Kanan 12,887 telah pun diberikan ataupun diagihkan, dengan 40,290 lagi pada 12 Jun nanti dan baki 96,823 pada September depan. 90,000 lebih ini pada September depan ketika PDPR 3.0 sudah pun tamat. Ini adalah satu tempoh yang kalau kita lihat adalah lambat untuk kita berikan. Mungkin akan ada kececiran itu berlaku kerana mereka tidak ada peranti, tidak ada pilihan untuk mereka lakukan, dan ini memerlukan kreativiti guru itu sendiri untuk mengajar. Bagaimana untuk kita melihat perkaitan antara kurangnya pemberian peranti yang lambat ini dan juga perlunya kita memberi autonomi kepada guru sekolah untuk mereka lebih berkreatif cara mereka mengajar, kerana mereka, guru-guru ini lebih faham latar sosial pelajar tersebut. Terima kasih, Saudara Najib. Ya, betul. Saya setuju bahawa antara isu yang paling banyak diperbincangkan dalam masyarakat adalah isu pemberian peranti ini. Maksudnya kalau kita dengar laporan pembentangan tadi oleh Yang Berhormat Menteri, kita dapati bahawa hanya 1/3 saja telah berjaya diagihkan. Kita masih ada lagi kelewatan 2/3 yang akan yang dijanjikan akan mula diadakan pada penghujung tahun. Betul, itulah satu langkah yang nampaknya agak terlewat. Sebenarnya kita pun tidak begitu faham mengapa pengagihan laptop ataupun peranti ini tidak dapat dipercepatkan. Sebab dalam keadaan kita bergelut dengan PDPR yang mempunyai banyak masalah dari sisi pelaksanaannya, khususnya akses internet dan juga pemilikan peranti, pelaksanaan pengagihan ini patut menjadi satu keutamaan kepada sistem kita. Tapi malangnya sehingga sekarang kita hanya berjaya melangsaikan ataupun mengedarkan sekitar 1/3 saja. Kita harap ada kaedah-kaedah yang lebih strategik sebenarnya dalam pembentangan tadi. Bagaimanakah untuk melaksanakan agihan 2/3 lagi peranti itu secara strategiknya, bagaimana kaedahnya, dan apakah perkara-perkara yang harus dipahami oleh ibu bapa, terutamanya kumpulan keluarga miskin yang sangat-sangat memerlukan peranti itu. Jadi malangnya kita tak dengar apakah strategi yang akan dilaksanakan, dan nampaknya kita cuma boleh berharap supaya agihan ini dapat diselesaikan dengan lancar mengikut jadual yang telah disusun lebih awal berkaitan dengan peranti tersebut. Doktor, saya ada seminit setengah lagi. Doktor, ini adalah merupakan norma baharu pendidikan. Bukan boleh kita lakukan sekerat-sekerat sahaja. Sudah pasti adakah patut kita wujudkan satu pusat inovasi untuk mengkaji mungkin dari segi pembangunan bahan pengajaran dan juga pembelajaran PDPR, kerana kita melihat guru mungkin berdepan kesukaran untuk membawa mata pelajaran secara fizikal kepada PDPR. Pada pandangan doktor. Betul. Saya ada dua perkara yang ingin saya. Satu ialah penubuhan unit ataupun pusat inovasi pembangunan bahan pembelajaran. Kita tahu bahawa guru mempunyai kemahiran, tetapi dengan keadaan PDPR sekarang ni, kita perlukan satu unit yang dapat menjebaluaskan bahan-bahan pengajaran dan pembelajaran pada guru-guru untuk diguna dalam bidik darjah. Kita harap KPM mengambil saranan ini, dan ini akan dapat membantu dan meningkatkan motivasi guru. Yang keduanya yang kita harus lakukan ialah kita kena mula menunjukkan contoh-contoh PDPR yang telah berjaya dilaksanakan oleh sekolah. Adakah sekolah-sekolah telah berjaya, namakan sekolah-sekolah yang telah berjaya melaksanakan PDPR, PIVG yang telah melaksanakan PDPR, guru-guru yang telah melaksanakan PDPR,
ibu bapa yang telah melaksanakan PDR. Tunjukkan dan raikan mereka dan iktiraf kejayaan mereka itu, dan ini akan menjadi contoh yang baik pada guru-guru dan masyarakat yang lain. Ya. Itu yang perlu kita lakukan sekarang. Okey, Dr. Anwar Ahmad, terima kasih kerana bersama dengan kami pada jam ini. Kita akan terus berhubung dari masa ke masa kerana penting untuk kita melihat ini isu yang memerlukan perbincangan dan juga input yang banyak daripada pakar-pakar untuk kita melihat kepada penyelesaian terbaik kepada pelajar-pelajar kita yang berdepan dengan kesukaran pada ketika ini dalam konteks PDPR.